bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dapat kita mulakan pengajian kita, dan kitab yang dipilih ialah kitab yang berjudul Iqtarabatis Sa'ah, atau dalam bahasa Melayu dia Kiamat Hampir Tiba. Kitab ini disusun oleh Tuan Guru Ahmad Fahmi Zamzam daripada pondok di Derang, Pokok Senau, Kedah. Syekh Ahmad Fahmi ini bukan orang yang asing lagi lah, ulama yang masyhur di Nusantara, asal daripada Indonesia tapi dah lama duduk di Malaysia. Anak-anak, menantu semua pun orang Malaysia. Dan Syekh ini mengaji di belah India sana, di Nadwatul Ulama, satu universiti Islam di Lucknow. Maka nisbah kepada nama Syekh Fahmi ini, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam An-Nadwi. An-Nadwi itu adalah tempat dia mengaji lah. Syekh juga mengaji di Mekah, mengaji dengan ulama yang sangat terkenal, iaitulah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi Syekh Ahmad Fahmi Zamzam juga digelar sebagai Al-Maliki. Jadi biasanya orang sebut nama dia Syekh Ahmad Fahmi Zamzam An-Nadwi Al-Maliki. Siapa yang masih hidup lagi, alhamdulillah masih hidup, umur 60 lebih, hampir 70-an. Dan banyak khidmat beliau kepada kitab-kitab turas. Kitab-kitab turas ni makna dia kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama silam, ulama-ulama yang lama lah. Kalau yang ditulis oleh ulama zaman sekarang, kita panggil kitab, tapi tak panggil turas. Tak panggil kitab turas lah, panggil kitab biasa saja, ataupun buku teks, dijadikan sebagai buku-buku agama biasa. Tapi kalau kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Suyuti, imam hak lama-lama ni, yang tu kita panggil kitab turas. Kitab turas. Jadi Syekh Fahmi Zamzam ni banyak menterjemahkan kitab turas, antaranya kitab Imam Nawawi yang berjudul Bustanul Arifin, kitab Imam Ghazali yang berjudul Bidayatul Hidayah, Hidayatul Salikin, dan banyak lagi lah. Baik. Pertama dan paling utama sekali, kita jangan lupa niat i'tikaf, sebab kita di dalam masjid. Disebutkan dalam hadis, siapa yang beriktikaf di antara maghrib dan isyak, Allah Ta'ala akan bina satu istana di dalam syurga baginya. Jadi kita niatkan dalam hati kita, sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Yang keduanya, kita duduk dalam majlis ni, kita betulkan niat kita nak mengaji ini semata-mata nak dapat keredaan Allah Ta'ala. Apa sahaja amalan yang kita buat, kena ada niat kerana Allah Ta'ala. Kalau kita tak niat kerana Allah Ta'ala, maka amalan kita itu sia-sia. Ilmu kita dapat, tapi pahala kita tak dapat. Tak maulah. Kalau boleh kita nak ilmu, dan juga kita nak pahala daripada Allah, dan juga keredaan daripada Allah Ta'ala. Yang ketiganya, bulan ini adalah bulan yang mulia, sehingga kan para ulama mengatakan mulianya bulan ini sama mulia dengan bulan Ramadan, iaitulah bulan Rabiul Awal. Ada apa dengan bulan Rabiul Awal ni? Di dalam bulan inilah lahirnya manusia yang menyebabkan kita semua keluar daripada kegelapan menuju kepada satu cahaya yang akan membawa kita ke syurga. Manusia itu tak lain tak bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Maka para ulama gemar untuk menghidupkan malam-malam Rabiul Awal, hari-hari di dalam bulan Rabiul Awal ini, dengan amalan-amalan yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya memperbanyakkan selawat, melantunkan syair-syair yang membuatkan kita rasa semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca sirah-sirah baginda. Kadang-kadang tu kita nak baca sirah Nabi ni susah. Dalam masa setahun tu, berapa kali kita buka buku, jangan kata kitab lah, buku biasa tu yang menceritakan tentang Rasulullah. Dalam setahun tu ada tak? Susah. Kalau kita terbaca pun mungkin lah terbaca masa kita buka Facebook ke,
Ataupun kita buka TV 9 tanyalah ustaz ke, adalah ustaz cerita pasal Nabi, baru kita boleh dengar. Kalau kita sendiri yang nak pergi cari apa semua tu, hampir-hampir tak ada lah. Nah? Jadi para ulama bagi tahu masa bulan Rabiul Awal ni sebaik-baiknya hidupkan masjid dan surau di rumah-rumah kita dengan pembacaan sirah-sirah Nabi SAW. Cari buku-buku yang menceritakan tentang biodata Nabi. Kenalkan pada anak-anak, cucu-cucu kita, siapa lelaki yang hebat dan agung itu. Ceritakan tentang isteri-isterinya, iaitu ibu kita semua. Ceritakan tentang anak-anaknya. Sebab kita ni Islam dah berpuluh-puluh tahun dah. Tapi kalau kita tanya isteri Nabi berapa orang pun ramai yang tak tahu. Anak Nabi berapa orang pun ramai yang tak tahu. Kalau dia kata tahu 7 orang, isteri Nabi 11. Bagi tahu nama seorang-seorang, dia nganga. Nah, isteri Nabi yang dia kenal Sayyidatina Aisyah, Khadijah Aisyah. Kata cinta Nabi. Kita dah Islam 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun tapi tak kenal ibu kita sendiri. Jadi macam mana kita nak jawab dalam kubur nanti? Sebab dalam kubur nanti soalan yang akan ditanya selain daripada man rabbuka, dia bukan ma rabbuka nah. Ada orang kata ma rabbuka, bukan ma rabbuka. Ma dalam bahasa Arab maksudnya apa? Apa Tuhan kamu? Salah. Dia man, siapa? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Man rabbuka. Habis tu siapa ada ustaz kata ma rabbuka? Bukan ma rabbuka, mar rabbuka. Sebab nun mati bertemu dengan ra, dia jadi idgham bila gunah. Maka nun dia tak bunyi, jadilah mar rabbuka, bukan ma rabbuka. Faham ke tak faham ni? Faham ke no? Hak mana mengaji tajwid dia faham lah. Nun ra dengan lam tu idgham bila gunah kan? Nah, yang tak bunyi. Jadi mar rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dan ulama kata bukan lidah kita yang akan jawab, tapi amalan kita. Siapa yang menjadikan Allah sebagai Tuhan dia di muka bumi ini waktu dia hidup, semua dia yakin, jazam, teguh di dalam hati Allah sahaja yang berkuasa, selain daripada Allah tak kuasa, maka dia boleh jawab soalan dalam kubur. Tapi kalau di dunia betul dia Islam, nah, tanya Tuhan kamu siapa? Allah. Tapi dia lebih utamakan selain daripada Allah, menjadikan selain daripada Allah sebagai sesuatu yang boleh memberi kesan manfaat mudarat. Kalau dia meyakini duit boleh bagi manfaat mudarat, dia meyakini ubat, makanan, minuman semua boleh bagi manfaat mudarat, maka iman dia itu tak boleh nak jawab di dalam kubur nanti. Sebab yang dikatakan Allah itu dia yang berkuasa segala-galanya. Betul kita makan, kita minum, tapi yakin kepada makan minum salah. Betul bila sakit kita berubat, tapi yakin dengan ubat itu salah. Betul duit kita perlu, kena kerja dapat gaji, nak beli nasi, beli beras, beli lauk, beli ayam pun semua, tapi yakin kepada duit itu salah. Meyakini duit boleh bagi manfaat mudarat itu adalah salah. Itu dinamakan sebagai syirik asbab. Syirik, dia termasuk dalam syirik. Mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau kita di dunia ni jazam sungguh ni, mengaji sifat 20 Allah wujud qidam baqa, Allah saja yang kuasa, selain pada Allah tak kuasa, dia kekal istiqamah dalam keadaan itu, mati masuk kubur boleh jawab man rabbuka, Allahu rabbi, boleh jawab. Dan soalan yang akan ditanya selepas itu ialah man nabiyuka, siapa nabi kamu? Ingat, mulut kita boleh jawab Muhammad tak? Ulama kata bergantung kepada amalan kita di dunia dulu. Betul ke kita ni mengikuti pedoman dan tauladan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betul tak kita cinta pada Nabi? Betul tak kita banyak selawat pada Nabi? Betul ataupun tidak kita tahu sirah-sirah Nabi? Peribadi Nabi, keluarga Nabi, biodata Nabi. Nabi lahir di mana, wafat di mana, tentang isteri Nabi, anak Nabi, tu semua kena ambil tahu.
Nah, itu semua adalah akidah kita. Dan orang yang tahu ni semua, yang mencintai Nabi dengan sepenuh hati, bila ditanya man nabiyyuka, siapa nabi kamu, dia boleh sebutlah nabi dia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi inilah peluang kita di bulan Rabiul Awal ini. Inilah peluang kita untuk perbanyakkan baca sirah-sirah Nabi. Jangan, kalau kita nak harap pada masjid surau saja pun tak boleh. Kita sendiri kan ada inisiatif di rumah kita. Beli buku-buku yang berkaitan dengan sirah-sirah Nabi, baca pada anak dan isteri. Nah, ganti-ganti boleh. Hari ni Kak Long baca, esok Abang Long pula baca. Lepas Aisyah 9.30 lagu tu, Pak panggil semua mai kumpul Ustaz. Tinggal Ustaz, segala handphone apa semua tinggal Ustaz. 5 minit saja. Bapa nak 5 minit saja. Kita nak cerita pasal sirah Nabi sikit. Pasal ni bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Bulan Maulid ni ulama kata kemuliaan dia setara dengan kemuliaan bulan Ramadan, sampai macam tu. Tetapi ulama juga beritahu Ramadan itu mulia kerana zat dia, kerana diri Ramadan itu sendiri Allah Ta'ala muliakan. Tetapi Rabiul Awal pula, diri dia itu bukan mulia, tetapi dia mulia kerana sesuatu yang menempel kepadanya. Jadi mulia Rabiul Awal itu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang mulia. Jadi bila masuk bulan Rabiul Awal, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di seluruh dunia akan meraihkan, akan menzahirkan kegembiraan. Ada yang buat kenduri, ada yang buat hari-hari, buat majlis qasidah. Kalau kita pilih 12 hari bulan, pasal kita kata hari 12 hari bulan tu Maulidur Rasul, sampai jadi cuti rasmi ya. Cuti rasmi kerajaan kita. Tapi sebenarnya ulama kata jangan khususkan 12 saja. Sepanjang Rabiul Awal ini tunjukkan, zahirkan, kerana khilaf tarikh lahir Nabi itu khilaf. Ada yang kata 12, ada kata 15, ada kata 20, macam-macam pendapat. Tapi yang paling ramai kata 12. Jadi kita pun pilihlah 12. Jadi ulama nak keluar daripada khilaf, kami tak kisah 12 ke berapa, bulan Rabiul Awal 1 bulan kami sambut. Lagu tu. Ada ulama yang pergi lebih jauh lagi, depa kata apa? Kami sambut setiap minggu. Yang tu lagi power lah. Pasal apa setiap minggu dia sambut? Setiap hari Isnin dia akan sambut. Kerana itulah yang paling sahih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah kita dilahirkan pada hari Isnin. Nabi SAW sendiri sambut maulid ni. Nabi kita sendiri sambut maulid. Sahabat Nabi tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa berpuasa pada hari Isnin? Nabi jawab apa? Wulidtu fihi wa unzila ilayya. Aku dilahirkan pada hari Isnin, dan pada hari Isnin jugalah diturunkan Al-Quran kepadaku. Nabi sendiri pun gembira dengan kelahiran diri baginda. Tiba-tiba kita kata tak boleh lah, ada yang kata bid'ah lah, apa semua tu tak usah dengar lah. Kita alam Melayu ni dengan maulid ni dah sebati sampai jadi cuti rasmi lah. Senang cerita kan. Yang mana hak bau nak buat mai fahaman-fahaman hak yang melanggar kita punya keharmonian masyarakat kita tinggalkan. Kalau nak sambut, tak mau sambut sudah. Tapi kalau kita kata menyambut maulid Nabi ini salah, haram, ahli neraka apa semua, yang tu lagilah salah. Kita tak mau fahaman-fahaman yang ekstrim macam tu ada wujud di dalam masyarakat kita. Jadi fahamkan betul-betul, maulid ini bukan kita nak berjoget apa, bukan. Nak menyatakan, menzahirkan rasa gembira sahaja. Kerana baginda sendiri menzahirkan rasa gembiranya akan kelahiran dirinya sendiri pada setiap hari Isnin dengan berpuasa. Jadi ada ulama yang sambut maulid setiap hari Isnin sepanjang tahun. Orang kata awak ni duk buat selawat, baca sirah dengan puasa sunat apa semua hari Isnin. Hari ni hari Isnin, kita raih hari Isnin ni sebab ini adalah hari kelahiran Rasulullah. Itu hadis yang sahih. Jadi terpulang. Nak sambut setiap minggu boleh, nak sambut setahun sekali boleh, nak sambut setiap 12 hari bulan pun boleh, tak ada masalah. Asalkan di dalamnya tidak ada perkara yang haram. Jangan ada melakukan perkara yang haram, campur lelaki perempuan dengan muzik dan sebagainya, tak maulah yang tu. Muzik-muzik yang haram lah.
muzik-muzik nasyid, qasidah pun semua tak apalah. Baik, kita masuk dalam kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dengan 8 ayat surah Al-Qamar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Telah dekat datangnya kiamat dan bulan pun telah terbelah. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan jika mereka melihat satu tanda kebesaran Allah, mereka akan berpaling dan berkata ini adalah sihir yang berterusan. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mendustakannya dan mengikut hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir. Sedangkan setiap urusan itu sudah pasti, sudah ada kepastiannya. Walaqad ja'ahum minal anbiya'i ma fihi muzdajar. Sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa berita yang sepatutnya sudah cukup untuk mencegah mereka daripada kelalaian. Hikmatun balighah fama tughnin nuzur. Itulah suatu hikmah yang sempurna, namun peringatan itu masih belum berguna bagi mereka. Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Maka berpalinglah engkau wahai Muhammad daripada mereka dan ingatlah hari ketika seorang penyeru malaikat memanggil mereka kepada sesuatu yang tidak mereka ingini, iaitulah hari pembalasan. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Ketika itu akan tunduklah pandangan mereka. Mereka keluar daripada kuburan seakan-akan belalang yang berterbangan. Akan dibangkitkan daripada kubur nanti, umpama belalang yang berterbangan akan ditembak keluar daripada kubur masing-masing. Orang-orang yang diberi azab oleh Allah. Bila kiamat nanti, dunia ni akan hancur. Lepas tu Allah Ta'ala akan kembalikan bumi ni dan akan dihamparkan bumi. Tidak seperti yang kita tengok pada hari ini, ada bukit, ada apa. Apabila dihamparkan semula bumi, bumi akan menjadi licin. Tak ada batu, tak ada apa bukit, tak ada pokok, tak ada rumput, tak ada apa. Serupa macam padang pasir saja. So panjang-panjang, so hujung-hujungnya kita boleh nampak. Dan ketika itu manusia akan dibangkitkan daripada kubur. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang soleh, dia akan dibangunkan daripada kubur seperti dikejutkan daripada tidur. Macam ada orang main kejut, orang main gerak dia tidur, bangun. Dah kiamat ni, bangun. Maka dia pun bangun, gosok-gosok mata, gosok-gosok muka, penuh dengan debu daripada kubur, daripada tanah kubur. Tapi orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, orang-orang yang memusuhi Islam, mereka ini dibangkitkan daripada kubur dengan cara dihembus daripada kubur dia, pum, ditembak keluar. Serupa macam gas keluar daripada perut bumi tu, tembak habis semua mayat-mayat tu yang dibangkitkan semula akan berterbangan di atas udara. Dan dalam Al-Quran menceritakan perkara itu, minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Mereka akan berterbangan di atas langit seperti belalang yang sangat banyak. Kalau tuan-tuan bisa tengok belalang juta, orang panggil belalang juta, dia main sekali ramai-ramai, serang segala tanaman-tanaman yang ada. Macam itulah keadaan yang Allah Ta'ala nak habaq bila hari kiamat nanti berlaku. Semua yang kafir ini, yang fasik, yang banyak buat maksiat, tak bertaubat kepada Allah, pun akan ditembak ke atas. Mereka akan terbang, waktu jatuh, masing-masing terhempak di atas tanah. Masa tu tak mati dah, mati sekali lah. Jadi mati, jatuh macam mana, sakit macam mana pun tanggung sakit lah. Allahu Akbar. Muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu, iaitulah malaikat Israfil yang menyeru, yang meniupkan sangkakala. Maka orang-orang kafir berkata ini adalah hari yang berat sekali untuk dipikul. Baik. Kitab ni harga dia RM10 saja. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu senang. Nanti boleh beli lah kot. Di Shopee ada, di kedai berat minta pun ada. Boleh beli. Ataupun nak minta Abang Din tolong belikan, boleh bagi nama, bagi duit siap-siap ke macam mana ke.
Kalau kita sambil kita mengaji, sambil ada buku di tangan tu, dia lagi syok lah. Dia lagi syok. Boleh tulis-tulis nota kadang tu kan. Baik. Muqaddimah hari kiamat pasti akan terjadi. Di saat itu langit akan pecah, gunung ganang berterbangan, bumi dan segala isinya akan hancur lebur. Tuan-tuan, kiamat ni dia akan berlaku di bumi. Dan akhirat juga akan berlaku di bumi yang sama. Kita bukan berpindah alam, tuan-tuan. Kita bukan pergi ke planet yang lain, tak. Kita bukan pergi ke satu tempat yang lain, tak. Kita ada di tempat yang sama. Di tempat yang sama kita berada sekarang ini, di sini jugalah hari akhirat kita. Di sini jugalah hari padang mahsyar kita panggil, kan? Padang mahsyar. Padang mahsyar, tapi berbeza dia. Sekarang ni kita nampak gunung ganang apa semua, tapi apabila di kiamat dan bila Allah Taala buat balik bumi ni, akan kosong, tak nampak apa. Tapi di bumi yang sama. Di bumi yang sama. Jadi di mana kita mati, di mana kita dikuburkan, kita akan bangkit daripada kubur tu dan akan menuju ke tapak ataupun mahkamah utama. Mahkamah utama yang akan mengadili sekalian manusia, yang itu dalam hadis menyebutkan terletak di Biladi Syam. Di mana tu? Di negara Syam. Negara Syam tu di mana? Negara Syam tu pada hari ini, pertama sekali Syria, kedua Palestin, yang ketiga Lebanon, dan keempat Jordan. Empat-empat negara ini dinamakan sebagai Tanah Syam. Jadi disitulah mahkamah Allah yang utama. Nah, disitulah akan diperlihatkan neraka. Dalam hadis beritahu akan ada 70,000 malaikat yang dinamakan sebagai malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini akan menarik neraka dan akan diperlihatkan kepada semua orang yang berkumpul. Dan semua orang yang berkumpul tu ada di mana? Di Syam. Jadi kita duduk di Bandar Baru, kata kubur di Bandar Baru, kita kena berjalan pergi ke Tanah Syam. Nah, dalam hadis menyebutkan ada 3 golongan yang akan melakukan perjalanan dengan 3 keadaan. Yang pertama, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman beramal soleh, orang yang baik-baik, dia akan diberi kenderaan oleh Allah. Akan ada kenderaan datang jemput dia. Kalau kata kubur dia di Bandar Baru, ada kenderaan Allah Ta'ala hantar mai jemput dia dengan driver siap. Kenderaan, tak tahu benda apa, motor ke, kereta ke, jet pejuang ke, burak ke, wallahu alam, kuda ke. Mungkin bergantung kepada amalan dia. Kalau amalan dia sikit, dapat basikal lah kot. Mungkin kita tak tahu. Kalau amalan dia hebat, kan, mungkin dia boleh naik burak, sekelip mata dah sampai. Itu golongan pertama, golongan orang yang soleh. Golongan yang kedua, mereka ini tidak diberi apa-apa kenderaan, tapi mereka akan dipaksa, dikerah untuk berjalan kaki. Jalan kaki. Jadi boleh tengok Google Map, tengoklah kira berapa daripada sini nak pergi Syria, berapa ribu kilometer, kan? Kena jalan. Dan dalam hadis juga menyebutkan akan ada api yang datang daripada selatan, daripada lautan yang selatan. Akan keluar api daripada lautan dan dia akan menghalau semua manusia daripada kubur mereka untuk ditolak pergi ke utara, iaitu ke arah Syam. Jadi kita berjalan kaki tu tak boleh berhenti tu. Kalau berhenti sekejap lagi, api tu main sambak. Nak berhenti sat-sat mungkin boleh lah kot. Lepas tu kena sambak lagi. Sampaikan terpaksa merangkak, jalan jugalah. Saya akan jalan. Dan golongan yang ketiga, golongan yang paling malang sekali, iaitu mereka yang berjalan menggunakan wajah-wajah mereka. Ini yang kita tak mau, ni paling kita takut. Kita taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala malam ni. Sekarang juga kita taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalam Rasulullah, kalam yang tidak ada yang lebih benar daripada kalam Rasulullah. Dengar ancaman-ancaman macam ni, pertama sekali taubat pada Allah. Ya Allah, aku bertaubat malam ni juga, aku bertaubat ya Allah. Janganlah engkau jadikan aku golongan yang berjalan menggunakan wajah. Sakit tuan, jalan guna wajah ni. Habis muka, bukan calak lah, luka habis teruk. Nah, jadi kita taubat pada Allah. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami dengan berkat Rabiul Awal, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkan semua kami ya Allah. Kita tak mau jadi macam tu. Dan akan dihalau pergi ke padang mahsyar.
Sampai di padang mahsyar pula matahari akan sangat terik. Dalam hadis bagi tahu seolah-olah kepanasannya itu satu jengkal di atas kepala. Sehingga kan ada orang yang berpeluh begitu banyak sehingga dia berenang di dalam peluh dia sendiri. Wallahu a'lam maksud dia apa. Tapi dalam hadis sebut macam tu. Macam mana berenang dalam peluh sendiri? Kan takkan banjir habis satu tu, kita pun tak tahu, wallahu a'lam. Mungkin kita semua akan dimasukkan dalam tiup ke apa kan, dalam satu bilik yang tertutup ke setiap seorang, masing-masing berpeluh dalam tu sampai tenggelam, wallahu alam, kita tak tahu macam mana. Tapi Nabi bagi tahu dalam hadis dia akan berenang di dalam peluh dia sendiri. Nak Abang Mai kata begitu panas, sangat-sangat panas. Tetapi ada 7 golongan yang mana dalam hadis juga menyebutkan mereka ini akan diberi bayangan, diberi teduhan, boleh berteduh di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Arasy Allah Subhanahu wa taala ni dalam hadis mengatakan ia adalah makhluk Allah yang paling besar. Arasy ni benda apa? Arasy ni istana. Istana yang terapung. Istana tu terapung. Bukan terapung lah, adalah yang menampung. Tapi yang menampung tu bukan tiang. Yang menampung itu ialah 4 malaikat. Malaikat itu di dalam Al-Quran dinamakan sebagai malaikat Hamalatul Arsh. Itu disebutkan dalam Al-Quran, Hamalatul Arsh. Malaikat Hamalatul Arsh ialah malaikat yang menanggung arasy Allah. Ada 4 orang. Kerja mereka tanggung arasy ya. Nak Abang Mai kata mereka ni sangat-sangat besar. Sebab arasy itu adalah yang paling besar sekali yang pernah Allah Ta'ala cipta. Dan arasy ini dalam hadis juga menyebutkan akan dijadikan langit kepada syurga. Jadi bila kita masuk dalam syurga nanti, insya-Allah, amin, masuk dalam syurga, kita tengok atas. Kalau sekarang ni di dunia kita nampak awan, nampak langit biru, tapi kalau di dalam syurga tengok atas nampak arasy. Akan sentiasa nampak arasy Allah Subhanahu wa taala menjadi langit kepada penduduk syurga. Baik, itu arasy Allah Subhanahu wa taala. Baik, tiada siapa yang akan mengetahui bilakah peristiwa dahsyat itu akan berlaku kecuali Allah. Dunia pada hari ini telah sedang dan merasakan tanda-tanda itu, bahkan debaran jantung dunia sentiasa dikejutkan. Baik, apa yang dapat kita katakan di sini, tanda-tanda yang kecil ini dari masa ke masa semakin bertambah serius dan sudah hampir sampai ke peringkat yang paling teruk. Tanda kiamat ni dia terbahagi kepada 2, satu tanda kiamat yang kecil, satu tanda kiamat yang besar. Yang kecil ni ulama kata hampir semua sudah berlaku. Tanda kiamat pertama sekali, nombor 1, iaitu kelahiran Rasulullah. Itu tanda kiamat dah. Sebab Rasulullah itu khataman nabiyyin, pengkhatam, penutup segala nabi. Apabila lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna itu tanda kiamat. Tapi tanda kiamat kecil lah. Tanda kiamat yang kecil ni ulama kata semuanya sudah berlaku. Sekarang ini kita sedang menunggu tanda-tanda yang besar-besar. Tanda-tanda yang besar-besar ni pun ulama masih kata masih lagi ada yang pendapat kata ada berlaku dah sebahagian, ada belum berlaku lagi. Macam-macam lah. Baik. Tanda-tanda kiamat yang besar itu ialah seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah di bawah ini. Ada satu hadis di bawah, an Huzaifah ibni Asid al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakkaru faqala ma tadhakkarun. Qalu nadhkuru as-sa'ah. Qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayah. Fadhakara dukhan wad-dajjal wad-dabbah wa tulu'i syams min maghribiha wa nuzul Isa alaihi salam wa Ya'juj wa Ma'juj wa thalathata khusufat, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bil jaziratil arab wa akhiru dhalika narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Daripada Huzaifah bin Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, telah datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Lalu beliau pun bertanya, baginda sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, ma tadzakarun, apa yang kamu sedang bincang-bincang? Tengah duk bincang apa tu? Tengah duk sembang apa? Kami menjawab, kami sedang berbincang tentang as-saah. As-saah itu hari kiamat. Kami sedang berbincang tentang hari kiamat. Lalu Nabi SAW pun bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat
sehingga kamu melihat sebelumnya 10 macam tanda. Kemudian baginda pun menyebutkan pertama sekali dukhan, iaitulah asap yang tebal. Yang kedua dajjal. Yang ketiga dabbah, iaitulah sejenis raksasa, haiwan yang melata. Dia nak kata haiwan macam raksasa lah. Nah, kalau orang putih dia panggil beast, B-E-A-S-T. Dia beza dengan monster. Monster tu macam dinosaur. Kalau beast ni dia tak besar, tapi dia bukan seperti kebanyakan haiwan di atas muka bumi ni. Kemungkinan bentuk dia macam apa orang kata macam buaya ke, tapi dia boleh berdiri ke, wallahu alam. Tapi dia adalah makhluk yang seperti raksasa, tapi yang kecil punya. Dan dia akan melata banyak di tempat kita ni. Itu kita semua akan saksikan lah kalau kita umur panjang. Kalau tak kita, anak-anak kita. Kalau tak anak-anak kita, cucu cicit kita insya-Allah akan melihat. Sebab Nabi SAW berkata akan datang ni disebut sebagai dabbah. Bila saya buka dalam tafsir, dabbah ni begitu banyak tafsiran. Ada yang kata haiwan reptilia. Reptilia ni macam apa? Macam buaya, macam biawak, sumpah-sumpah yang jenis badan berkerutu tu kan, mata dia macam ular tu, yang tu reptilia. Ada yang kata dabbah ini ialah naga. Naga pun dia juga. Itu tafsiran-tafsiran yang disebutkan dalam tafsir. Ada yang kata dia adalah seperti manusia. Manusia ada 2 kaki, 2 tangan macam kita, tapi wajahnya itu wajah haiwan. Mungkin nak ni ikut orang dok kata alien tu kan, yang alien UFO tu mungkin juga kan. Wallahu alam. Macam-macam. Tapi dabbatul ard dia bukan manusia, dia adalah haiwan yang akan penuh di atas muka bumi dengan depa. Itu yang ketiga. Yang keempat, matahari terbit daripada tempat tenggelamnya. Yang kelima, turunnya Nabi Isa. Yang keenam, Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, 3 kali gempa bumi. 7 sekali di timur, sekali di barat, dan yang sekali di semenanjung Arab. Jadi 7, 8, 9. Dan yang terakhir, yang ke-10 ialah akan muncul api yang akan keluar daripada Yaman. Yaman tu daripada selatan. Yaman tu di selatan. Utara tu Syam. Daripada akan ada api keluar daripada lautan Yaman yang akan menghalau manusia untuk pergi ke padang mahsyar. Ni yang saya sebut tadi tu. Akan halau semua manusia akan pergi ke padang mahsyar. Baik, kita bincang secara, sebab ni mukadimah ni tak masuk lagi bab yang pertama. Baik, yang pertama sekali dukhan. Dukhan yang akan keluar mengakibatkan penyakit seperti selsema. Ini disebutkan dalam hadis. Dukhan itu ditanya apa benda tu dukhan. Dukhan ni apabila dia mai, manusia yang terkena dukhan ini dia akan seperti selsema. Jadi ada ulama yang apabila membincangkan tentang hadis dukhan, depa kata la ni duk ada dukhan ni, iaitu inilah yang berlaku sekarang ni lah. Corona kita ni. Habis yang kena dia jadi macam selsema. Jadi beringui, jadi apa ni? Banyak kahak, jadi lidah tak boleh nak rasa. Kemungkinan itu adalah dukhan. Sebab dukhan ni bila dia mai, dia akan pergi satu dunia. Bukan di Benak Baru saja. Bukan di Malaysia saja, dia akan pergi satu dunia. Jadi ada yang berpendapat kata dukhan tu dah mai dah, iaitu sekarang ni. Bermakna lepas ni Dajjal. Sebab dia ikut turutan. Pertama dukhan dulu, lepas tu baru Dajjal, lepas tu barulah keluar dabbatul ard, binatang tadi tu yang kata raksasa tu. Ini dukhan. Tu pendapat pertama, kata corona ni adalah dukhan. Saya tak boleh tolak lah, sebab ada betulnya juga. Sebab dalam hadis kata bila kena kamu terhidu dukhan ini, kamu akan jadi selsema. Dalam hadis memang cakap tu. Jadi tak boleh nak tolak kemungkinan. Tapi nak beriman sepenuhnya pun tak boleh juga. Sebab kita mana ada Nabi yang nak confirmkan kepada kita benda tu lah corona. Tak ada Nabi kan. Jadi kita boleh bersangka-sangka dan jadikan ia sebagai satu ilmu berhati-hati. Untuk kita berhati-hati. Kalau betul kata corona ni dukhan, bermakna lepas ni Dajjal.
Tu kena berhati-hatilah. Itulah dia cara kita nak apa orang kata, nak menyantuni ilmu-ilmu daripada para ulama. Baik, tu pendapat pertama lah pasal corona. Yang kedua, pendapat yang kedua pula yang ustaz saya bagi tahu ialah akan berlaku peperangan yang sangat besar, dan saya secara peribadi saya lebih cenderung kepada pendapat yang itu, yang mana akan berlaku perang dunia ketiga dan dunia akan dipenuhi dengan asap. Dulu mungkinlah perang pakai pedang, tontang asap tak apa nak banyak, asap padang pasir ada lah kan, habuk. Tapi perang zaman sekarang ni mana nak main pakai pedang. Kalau kata perang China dengan Amerika ni nak perang duk keli di Teluk China Selatan tu, kalau betul dia pun nak perang, tak main dah lah yang biasa-biasa, mesti nak main nuklear sekali dia bom tu, asap tu sampai 40 hari, kadang sampai 60 hari, tak nampak jalan, tak nampak apa. Dan asap tu pula daripada nuklear tu penuh dengan radioaktif. Radioaktif tu kalau kita sedut masuk kan, anak boleh jadi cacat, kita sendiri pun boleh jadi cacat, sampai berapa keturunan jadi tak apa nak elok kan. Boleh jadi. Itulah dukhan yang dimaknakan. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga pula, ustaz saya juga beritahu, katanya di akhir zaman akan banyak benda yang mengeluarkan asap. Dan itu pun betul juga. Orang merokok berasap, orang buat kereta keluar asap, orang buat industri kilang merata penuh dengan asap, menyebabkan pencemaran asap di seluruh dunia. Sekarang ni kita sedut udara nampak macam tak ada apa, tapi sebenarnya penuh toksin kita duk sedut ni, daripada apa ni dia panggil apa, karbon monoksida apa yang apa keluar daripada kereta. Belum campur orang yang merokok lagi, belum campur orang apa kilang lagi, macam-macam kilang ada, kilang ayam, kilang tisu apa semua. Kita tak perasan tapi kita sedut masuk. Akhirnya akan menyebabkan kita sakit. Jadi ini beberapa pendapat berkenaan dengan asap. Dah masuk waktu dah. Saya tak boleh nak teruskan untuk poin nombor 2. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang, membincangkan bab apa ni? Yang kedua tadi, lepas dukhan tadi Dajjal kan, lepas tu baru binatang besar tu. Baik. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafar.